Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, untuk video kali ini kita akan sambung fizik tingkat kelima, masih lagi bab yang keempat iaitu elektromagnet. Okey, so kali ini kita akan sambung. So dalam video yang lalu cikgu dah sebut berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE arohan. So yang ini dia berkait dengan hukum Faraday ya. Kalau kami ingat lagi lah. Alright, so ini berkait dengan hukum Faraday. Kali ini kita akan tengok arah arus arohan dalam satu dawai lurus. Okey, so kamu nak perhatikan ialah arah arus arohan yang terhasil di dalam dawai lurus dan juga di dalam solenoid. Alright. So kita telah perhatikan arah arus arohan berubah jika terdapat perubahan dalam arah gerakan relatif ataupun pemotongan flux magnet di antara konduktor dan juga magnet. So dalam aktiviti 4.10 dan juga aktiviti 4.12 dan 4.13. Alright. Menentukan arah menggunakan galvanometer. Okey, so sebelum tu kita tengok yang ni dahulu. So macam mana kamu nak menentukan arah arus? Kita perhatikan berdasarkan galvanometer. So yang ni kita akan tengok di bawah aktiviti 4.12. So 4.12 dan 4.13 ni kita nak tengok arah arus arohan. Yang pertama ialah di dalam dawai lurus. Yang kedua nanti 4.13 kita akan perhatikan bagaimana nak mencari arah arus arohan di dalam solenoid. So sebelum tu kita tengok macam mana nak menentukan arah arus menggunakan galvanometer. Alright, so kalau kamu scan, kalau kamu scan ni nanti kamu akan dapat gambar rajah ni yang sama. Okey, so macam mana kamu nak menentukan arah arus oleh galvanometer? Okey, so pesongan jarum galvanometer ni adalah dia serupa macam ammeter. Sebabnya dia terdiri daripada galvanometer dan juga satu perintang pemira ataupun kita panggil dia sebagai shunt. Alright. Okey, cuma beza dia, galvanometer ni jarum dia ialah dia akan duduk di tengah-tengah. Alright, so dia bergantung kepada arah arus yang datang. So contohnya macam dalam kes ni daripada kanan iaitu daripada terminal positif masuk ke terminal negatif ataupun kita ambil daripada kanan ke kiri. Okay, so pesongan yang terjadi ialah dia akan terpesong ke arah kanan lah. Okay, kalau dia terbalik so katakanlah main daripada kiri ke kanan. Okay, so ni adalah arah arus. So pesongan ni dia akan jadi ke arah kiri. So dia terbalik tapi koligon dia adalah sama seperti ammeter. Di mana ammeter kalau kamu sambung terminal positif kepada yang merah, so merah adalah positif. So kamu dapati nampak dia akan bergerak ke arah kanan. So sama lah. Cuma yang ni kalau ammeter dia akan bermula daripada kosong. So boleh juga kalau kamu nak tengok dia bergerak ke arah kiri. Kalau kamu pasang terminal salah, yang positif ni kamu letak sini, yang negatif letak sini, nanti kamu akan tengok jarum ammeter tu dia akan bergerak ke kiri. Ataupun dia terpesong ke kiri. Okay. Tapi kita tak boleh baca lah sebab skala dia sebelah atas kan. Alright, maksudnya ke kanan lah. Okey, tapi untuk galvanometer dia jarum dia asalnya di tengah. So dia boleh terpesong ke kanan boleh, dia boleh terpesong ke kiri. Okey. Yang ni kita nak baca macam mana nak tengok pesongan ke kiri ataupun pesongan ke kanan. So biasanya pesongan kalau kamu nak hafal ialah kita akan tengok di mana arah arus masuk ke dalam galvanometer tu sendiri. So contohlah dekat sini kita ambil bateri ya. So bateri kamu pasang dekat sini maksudnya dia ada yang ni dah ada arus. Okey, yang ni dah ada arus lah. Okey, so nak perhatikan terminal ni ialah cuma kamu nak perhatikan arah arus yang masuk sahaja. Okey, so dalam kes ni daripada kanan dia akan keluar ke kiri. Okey, so seperti dalam gambar di bawah lah. Alright, so daripada kanan ke kiri, so kamu akan dapat bacaan positif ataupun dia akan terpesong ke kanan. Okay, ni cara bacaan ni lah. Okay, macam mana pula bacaan negatif? Okay, bacaan negatif adalah apabila dia datang daripada kiri ke kanan. Okay, so dia masuk daripada kiri dan dia keluar ke kanan. So masuk ke kiri dan keluar ke kanan. So kamu akan dapat bacaan negatif ataupun pesongan yang kita dapat adalah ke sebelah kiri. So macam inilah kamu nampak bentuk pesongan pada galvanometer. Alright. Okey, kita tengok aktiviti 4.12. Mengkaji arah arus arahan dalam dawai. Alright, so apa yang kita kena ada? Kamu kena ada dawai kuprum yang tebal. So kita ada sepasang magnet magneto. Galvano berpusat sifar atau yang peka ataupun multimeter. So multimeter ni dalam video ni. Multimeter ni senang. Multimeter ni dia digital. Digital kamu akan mendapat bacaan teruslah. Okey, so galvanometer ni dia pesongan dia sekejap je. Dia tidak orang kata tak tetap.
Dia akan terpesong, sebab tu nama dia terpesong. Terpesong maksudnya dia pergi side lah. Bila ada pemotongan, dia akan naik. Tapi selepas dia pemotongan tu, dia akan kembali kepada kosong. Maksudnya sangat sekejap. So kalau nak ambil bacaan tu, kamu kena betul-betul kena perhatikan lah. Baru kamu akan dapat lah. Alright. So apa kita akan perhatikan lah, kita akan buat dua gerakan, iaitu satu ke atas iaitu A, dan satu lagi adalah ke bawah B. Okay, so sambungan dia senang. So kita ambil galvanometer. So satu wayar sambung kepada Y, bahagian hujung ni kita namakan Y. Sebelah satu lagi bahagian iaitu wayar sebelah ni negatif, bersama dengan terminal negatif pada galvanometer. Kita akan sambungkan kepada hujung klip dawai kuprum. Ini kita menggunakan dawai kuprum. Yang ini kita namakan dia sebagai X. Alright. So apa yang kita akan perhatikan ialah kamu nak tengok ni pesongan sama ada bila gerakan ke A, dan satu lagi ialah ke B. Okey, pertama ke A, yang kedua ialah ke B. So kita nak tengok adakah dia akan terpesong ke kanan ataupun terpesong ke kiri. Itu aktiviti yang kita nak buat lah. Alright, bukan kita buat. Yang ni dalam buku ni. Okey, so secara ringkasnya, alright, so arah arus arohan. Okey, arah arus arohan dalam satu dawai lurus ni kamu boleh tentukan dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Okey, bukan tangan kiri ya. Okey, so tangan kiri adalah untuk motor. Okey. So untuk tangan kiri adalah motor. Maksudnya arus menghasilkan gerakan. Itu motor lah. Okey, untuk tangan kanan ni tangan kanan ni lain sikit. Okey, so tangan kanan ni maksudnya ialah gerakan yang menghasilkan arah arus. Okey, so dia beza sikit lah. Kalau tangan kiri dulu, kita tentukan medan magnet. Okey, kemudian kamu tentukan arah arus yang mengalir. Lepas tu barulah kamu dapat tahu kan di mana arah gerakan kan. Okey, untuk tangan kanan Fleming, kita ada step dia tertukar. Yang ni dia akan tukar. Satu lagi tangan lah akan berubah. Okey, kali ni kamu akan menggunakan tangan kanan. Okey, so tangan kanan kamu ingat adalah untuk arohan. Okey, arohan ataupun untuk elektromagnet. Okey, so pertama ialah kamu kena point ke arah medan magnet, ataupun dekat sini kita akan point ke arah selatan. Okey, yang kedua ialah kamu point arah gerakan dawai. So gerakan dawai macam tadi ya. So dalam kes ni katakanlah yang A. So ibu jari menghadap ke atas lah. Ataupun kalau gerakan ke bawah, ibu jari kamu akan menghadap ke arah bawah. Okey, so bergantung kepada mana arah gerakan dawai kuprum tersebut. Dan yang ketiga ialah barulah kamu buka jari tengah ni. So jari tengah ni dia akan menunjukkan ni yang ketiga lah. So jari tengah ni dia akan menunjukkan arus aruhan. Okey, so arus tu masuk ke mana lah. Itu yang kita menggunakan. Macam mana kita nak tentukan arah arus aruhan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Alright, tengok sikit ke segerajah 4.26. Okay, so dekat sini dia gerakan dawai ya. Alright, gunakan tangan kanan Fleming. Okay, so pertama ibu jari kamu. Ibu jari pula. Jari telunjuk. Okey, pertama adalah jari telunjuk. So point ke arah selatan. Okey, ini adalah yang pertama. Yang kedua ialah ibu jari arah gerakan. Okey, so kemudian barulah kamu buka jari hantu. So bila buka jari hantu, kamu dapati adalah arah arus arohan. Okey, so dia bergerak ikut wayar. Okey, nampak so dia masuk daripada kiri, dia keluar ke kanan. So pesongan dia adalah ke arah kiri. Ni cara dia lah untuk kamu baca. Tengok pesongan tu ke kiri ataupun ke kanan. Maksudnya kita nak tentukan di manakah ni arah gerakan arah arus arohan. Alright. Okey, yang kedua yang ni dia gerakan magnet. Yang ni maksudnya dawai kuprum ni tak bergerak. Yang kamu gerakkan adalah magnet sahaja. Okey, tapi kamu kena ingat walaupun kamu gerakkan magnet, tapi kita akan perhatikan juga ni. Yang ni akan ke arah mana lah. Okay, so bila kamu gerakkan ke bawah, okay, so dawai kuprum tu akan bergerak ke atas. So kamu punya ibu jari still kena point ke arah atas. Ni untuk nombor 2 ni. So masih lagi kena gerakkan ke atas. Okay, so bila kamu buat macam tu juga, so pertama pointkan ke arah selatan. Okay, pertama. Yang kedua ialah arah gerakan konduktor wayar. So bila kamu gerakkan magnet ke bawah, automatik konduktor ni macam dia bergerak ke atas. Okey, so yang kedua, ibu jari kamu menghadap ke atas. Okey, so kamu buka jari hantu. So bila buka jari hantu, kamu akan dapat hasil yang sama.
Okey. Di mana pada galvanometer nanti dia akan masuk daripada kiri ke kanan. So pesongan akan dapat sebelah kiri. Alright. Okey, so gerakan magnet ke bawah adalah setara dengan gerakan dawai ke atas. Okey, boleh faham ini ya? Alright. Next. Okey, kita tengok sikit. Macam mana kamu nak menentukan arah arus arohan di dalam satu solenoid? Okey, dalam solenoid ni kita akan menggunakan hukum Lenz dekat sini ya. Alright. So macam mana? Okey, so pesongan dia ialah kita akan tengok ni. Kamu nak perhatikan ialah kekutuban yang akan terhasil nanti dekat sini. Okey, di mana bila terhasil dekat sini barulah kita akan tahu di manakah arah arus yang mengalir. So apa yang terjadi pada arus arohan dekat sini daripada kekutuban ni lah. Okey, bila kamu gerakkan magnet tu, so dekat A tu dia akan jadi kutub apa? So bila jadi kutub utara ke jadi kutub selatan. Okey, so untuk ingat balik yang ni medan dia. Okey, medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam solenoid. Okey, so ini cikgu dah scan, pergi dekat sebelah lah. Okey, kita tengok yang ni ya. Alright, medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam solenoid adalah serupa dengan medan magnet daripada magnet bar. Okey, so bentuknya sama je lah macam magnet bar ni macam ni. Alright, cuma apa yang jadi ialah ni, kamu dah perhatikan ni arah arus ni. Okay, so arah arus yang akan mengalir lah. Ini kita nak tengok sama ada dia bergerak ke atas ataupun bergerak ke arah bawah. So semuanya bergantung kepada caranya ialah kita akan menggunakan petua genggaman tangan kanan seperti dalam rajah lah. Alright. Okay. Apa yang kamu kena tahu ialah dekat solenoid itu nanti dia akan ada kutub. Okay. So bila arus mengalir dia akan menghasilkan satu kekutuban lah. Ada satu bahagian akan menjadi kutub utara dan satu bahagian akan menjadi kutub selatan. Okay. So kalau kutub utara, arah gerakan arus adalah mengikut lawan jam. Kalau kutub selatan adalah mengikut arah jam. Alright, so pegangan genggaman tangan kanan. So bila kamu genggam, yang ni nak tengok kekutuban. Kalau nak tengok kekutuban, kalau arus ke arah atas, so kamu genggam. So jari kamu menghala ke arah atas lah. Okay, so bila kamu buka ibu jari akan menunjukkan arah utara. Alright. So dekat sini yang terhasil. Okay, so untuk utara ikut jam lah. So biasanya buat macam ni. Cikgu buat macam ni lah. Okay, so ini akan jadi utara lah. Okay, kalau selatan, okay, ni adalah selatan. Alright. Macam tu lah jadi. Lebih kurang lah bentuk dia. Ni cara nak menghafal. Okay, kalau utara adalah mengikut lawan jam, kalau selatan adalah mengikut arah jam lah. So utara lawan jam, selatan ikut jam. Alright, kita kembali dekat sini. Okey, kita kembali dekat sini ya. Alright, so daripada solenoid, kita menggunakan hukum Lenz . So untuk solenoid kita akan menggunakan hukum Lenz. Di mana pertama ialah kamu akan tentukan kekutuban magnet di hujung solenoid. Okey. Apabila arus arohan berlaku. So apa yang dinyatakan dalam hukum Lenz? Alright, so hukum Lenz menyatakan bahawa arus arohan sentiasa mengalir pada arah menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okey, so contohlah cikgu ambil ya. Okey, so kita ada 4 dekat sini ya. A, B, C, D situasi. Okey. Situasi A dahulu. Alright, so kamu ambil magnet kutub utara mendekati solenoid. So berdasarkan daripada hukum Lenz, so arus arohan ni dia akan menentang perubahan. So dia nak menentang utara daripada masuk. Okay, so kutub yang sama akan terhasil pada solenoid. So dekat sini dia akan jadi utara. Okay, so dia akan jadi utara. So kamu guna genggaman tangan kanan kamu. So bila guna genggaman tangan kanan, kamu dapati bahawa jari kamu akan menghala ke bawah. So menyebabkan dekat wayar ni arah arus adalah ke bawah. Alright, so bila kamu buat ke bawah, kamu dapati bahawa dekat galvanometer dia akan bergerak daripada kiri ke kanan. So menyebabkan jarum terpesong ke arah kiri. Okey. So arah arus arohan menghasilkan kutub utara untuk menolak magnet. Okey, so sifat dia ialah dia nak menentang. So nak masuk kutub utara, tak nak bagi masuk, dia akan menolak. So bila nak menolak, dia akan jadi kutub utara lah dekat sini. Alright, kita tengok situasi B. Okey, yang masuk ialah selatan. Okey, magnet ditolak mendekati solenoid adalah selatan. Okey, so arah arus arohan
menghasilkan kutub selatan. Sebab apa? Dia tak nak bagi masuk, dia akan jadi selatan lah. So, untuk menolak magnet mendekati daripada solenoid. So, kalau gunakan tangan kanan, genggaman tangan kanan, so kita sentiasa puang ke arah utara. Okey, so kamu gunakan jari kamu akan menghalalkan ke atas. Okey, so kamu dapati bahawa arah arus dari ke atas lah. Okey, so bila buat ke arah atas, arah arus yang mengalir masuk ke dalam galvanometer adalah daripada kanan ke kiri. So pesongan dia adalah ke kanan lah. Okey, untuk B. Untuk C pula. Okey, katakanlah yang ni magnet ditarik menjauhi. Okey, so bila menjauhi, dia tak nak bagi keluar pula. Okey, so yang keluar ialah magnet utara. Dia tak nak bagi keluar. So solenoid tu dia akan jadi selatan. Sebab utara dan selatan dia akan menarik. Kutub dia berbeza kan. Okey, so yang belah kanan selatan, yang kiri akan jadi utara. So gunakan genggaman tangan kanan. Kamu genggam, jari-jari kamu akan menghala ke atas. So menghala ke atas, kamu dapati bahawa dari dekat galvanometer tu, arah arus yang mengalir ada daripada kanan ke kiri. So pesongan yang kita dapat adalah ke sebelah kanan lah. Okey, untuk D pula. Okey, pun sama juga, menjauhi. So yang menjauh kali ni ialah selatan. Okey, so bila yang keluar adalah selatan, dia tak nak bagi keluar, dia akan tarik. So nak jadi tarik, solenoid akan bertukar. Yang kanan tu dia akan jadi utara. So bila utara, kamu guna genggaman tangan kanan. Okey, so kamu dapati bahawa arah arus adalah ke bawah lah pada gegelung, pada solenoid. Okey, so bila sambung ikut sini, pada galvanometer didapati arus yang mengalir daripada kiri ke kanan. So automatik pada galvanometer pesongan dia adalah ke sebelah kiri. Okey. Alright. Okey, kita tengok sikit dekat modul lah. Okey, dekat modul. So dekat modul dah ada. Dekat modul. Alright, so yang ni cikgu dah terangkan. So yang tadi ialah hukum lens lah. Penerangan lebih lanjut daripada video yang lepas. Alright, so next ialah kita nak menentukan arah arus arahan dalam solenoid. Okey, so ini cikgu kata tadi ya. Kalau selatan, dia akan mengikut arah jam lah. So selatan kamu boleh macam ni lah. Cara nak ingat ni, cara nak ingat. Okey, ni cara nak ingat. Okey, so kalau utara, okey, pusingan dia adalah arah lawan jam. Okey, selatan mengikut jam. Utara arah lawan jam ni pusingan dia lah. Okey, untuk utara dia pusing ikut lawan jam. Untuk selatan dia adalah mengikut jam lah. Alright. Okey, next. Menentukan bentuk penjana arus terus dan juga penjana arus ulang alik. Okey, kita tengok sikit dekat buku teks dulu. Okey ya. Alright, so gambar di sebelah menunjukkan penjana elektrik, iaitu kincir angin, okay, yang mengaplikasikan aruhan elektromagnet untuk menghasilkan DGE aruhan. So terdapat dua jenis penjana. So kita ada penjana arus terus dan satu lagi adalah penjana arus ulang alik. So macam mana prinsip kerja bagi kedua-dua penjana tersebut? Alright, so dekat sini cikgu nak tekankan sikit adalah dari segi bentuk. Macam mana kamu nak bezakan penjana arus terus dan juga penjana arus ulang alik? Okey, so pertama daripada gambar lah. Okey, daripada gambar ni, yang berbezanya ialah dekat gegelung. Okey, so yang ni ada satu gegelung, dekat ulang alik kita ada dua gegelung. Okey, so yang ini nanti dia akan menghasilkan arus yang pada satu hala sahaja. Untuk yang ni nanti, yang ni dia akan menyebabkan arus yang mengalir dalam dua hala. So dua hal ni maksudnya graf tu nanti dia akan ada positif, so atas positif, bawah negatif. Okey, kalau yang ni nanti arus terus sudah sehala, so kamu akan dapat side graph yang positif saja. So ini kamu akan dapat side graph positif, negatif, atas dan bawah, pergerakan arus lah. Okey, ini cara kamu nak bezakan. Okey, ini adalah cara untuk kamu bezakan penjana arus terus dan juga arus ulang alik. So arus terus kita ada komutator. So komutator gelang dia adalah jenis yang terbelah ataupun ada satu sahaja. Kalau dekat ulang alik kita ada dua komutator, di mana komutator jenis gelang gelincir yang tidak ada yang putus, dia sambung terus membulat lah. Yang penting yang ni ada dua. Alright. Okey, kita tengok sikit dekat bawah ni ya. Prinsip kerja penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. Bawah, okey, tak adalah. Alright. Arus terus, okay, persamaan dia adalah kedua-duanya menggunakan aruhan elektromagnet
gegelung diputarkan oleh daya luar, maksudnya gerakan menghasilkan arus. Gegelung yang melakukan pemotongan flux magnet, dan juga pada gegelung dan juga berlakunya DGE teraruh. Okey, ini adalah persamaan antara penjana arus terus dan juga ulang-alik. So yang beza dia ialah, okey, pertama pada gegelung alright, so yang arus terus hujung gegelung disambung kepada komutator gelang yang terbelah. Okey, so maksudnya ni lah ni. Okey, dia bersambung pada komutator jenis gelang terbelah. Manakala untuk penjana arus ulang-alik, hujungnya disambung kepada dua gelang gelincir. Alright, next, bezanya dua bahagian komutator saling bertukar sentuhan dengan brus karbon pada setiap separuh dan menghasilkan arus terus sahaja. Manakala untuk penjana arus ulang-alik, gegelang sentiasa bersentuhan dengan brus karbon yang sama. So, yang ini dia ada dua brus karbon, yang ini dia ada dua juga. Alright, cuma yang ni dia separuh-separuh. Sentuhan ni adalah separuh-separuh. Yang ni sentiasa bersentuhan. Nampak di sini sentiasa bersentuhan. Output dia ialah ini adalah arus ulang-alik. Alright, so untuk penerangan seterusnya, yang ni cikgu masuk di dalam modul lah. Alright, penjana arus terus. Okay, so kita ada beberapa side lah. Kita akan tengok ialah, kamu akan perhatikan keadaan gegelung. Okay, so keadaan gegelung, yang ini, kita bermula daripada keadaan tegak. Okay, tapi yang ni dia tak lukis tegak lah. Tegak ni duduk side macam ni. Ini adalah keadaan tegak. Maksudnya, kita ambil side AB ni. Okay, ini adalah side AB. Okay, ini ujungnya nama A, ini B, ini C, yang ini D. Okay, ini adalah CC BC, yang ini adalah CC AD. Alright, yang kita nampak daripada mata kita, daripada depan ni, okay, so kita perhatikan ialah kita perhatikan putaran ni. So apa yang kamu perhatikan ialah kita akan perhatikan yang ni ni, AB ni. Alright, okay, pada keadaan mula-mula, so katakan kita bermula daripada keadaan menegak. So kamu bermula daripada keadaan menegak. Alright, so pada keadaan menegak, dia tidak melakukan pemotongan flux magnet sebab medan magnet tidak dipotong oleh gerakan relatif. Okay, maksudnya tak berlaku pemotongan lah. Okay, so bila tidak berlaku pemotongan, tidak ada DGE aruhan yang terhasil. So dia duduk kat kosong. Kat sini. Alright. Seterusnya bila dia memotong. So bila memotong, dia dalam keadaan menegak. Side AB tu, sorry, bukan menegak, mendatar. Okay, so bila keadaan mendatar, berlakunya pemotongan flux magnet. Maka apa yang terhasil ialah DG aruhan maksimum akan terhasil. So dekat point sini, ini baru keadaan, ni bilangan putaran lah. So ini baru 1/4. Okay, so macam mana kamu nak tengok dia dah melakukan satu putaran? So kita akan tengok point A ni. Okay, so point A pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dia balik ke titik asal lah. So 5 kali lah. Kat situ baru dia melakukan satu putaran dekat sini ya. Alright, so ini baru keadaan setengah. Suku 1/4. Alright, next ialah selepas pada tu. Okay, selepas pada tu, bila dah keadaan mendatar, dia akan balik kepada menegak. Bila dalam keadaan menegak, tidak berlaku pemotongan flux magnet. Okay, so DG aruhan pun adalah kosong. Okay, sama juga benda tu berpusing lagi. So dekat sini kosong. Duduk dalam keadaan mendatar. So berlaku pemotongan flux magnet. DG aruhan adalah maksimum. So dekat point ni. Dan last sekali barulah point A tu dia balik kepada kedudukan asal dia. Okay. Dia duduk kat tempat asal dia balik. Dalam keadaan menegak. So dalam keadaan menegak tidak berlaku pemotongan flux magnet. Maka DG aruhan adalah sifar. So kamu dapatlah bentuk graf dia macam ni. Okay, side positif sahaja. Alright. Penerangan dia adalah di bawah. So apabila anchor gegelung dalam keadaan menegak, CC ni, CC dia dalam keadaan, okay, so ini dalam keadaan menegak, tidak ada pemotongan garisan magnet. So tidak ada arus aruhan yang terhasil. Dalam keadaan mendatar, berlaku pemotongan garisan medan magnet, maka DGE aruhan teraruh yang maksimum dihasilkan. C, selepas keadaan DGE teraruh berkurang hingga ke sifar apabila anchor kembali semula dalam keadaan menegak. So dalam keadaan menegak tidak ada pemotongan flux magnet, maka dia akan jadi kosong balik.
Okey, arah arus dalam liter adalah tidak berubah. Proses ini berulang dan kita akan dapat arus dalam liter adalah jenis arus terus. Alright. Okey, tu untuk penjana arus terus. Next, kita perhatikan bagi penjana arus ulang alik. So, arus ulang alik, kita ada gegelung gelincir. Okey, di mana setiap hujung ni, setiap hujung yang bersambung ni dia akan pusing pada pusingan gegelung yang sama. Ini pun sama. Bersambung dia akan pusing pada gegelung yang sama. So nanti apa yang berlaku ialah perubahan side ni kadang-kadang nanti dia akan mengakibatkan perubahan arah arus. So arah arus nanti ada yang masuk dari sini, ada yang keluar ke sini. Dekat situ yang akan jadi positif dan negatif. Alright, dekat situ yang nanti akan jadi positif dan negatif. Alright. So kita akan tengok side dulu. Okay, kita akan perhatikan side AB ni. So, mula-mula dia dalam keadaan menegak. Okay, dia dalam keadaan menegak. DGE dia adalah sifar. Kenapa tidak ada pemotongan flux magnet? Dalam keadaan mendatar, ada pemotongan flux magnet, maka DGE maksimum, aruhan maksimum terhasil. Kemudian, dia dalam keadaan menegak, benda yang sama. Tidak ada pemotongan flux magnet, DGE adalah kosong. Dalam keadaan mendatar, berlaku pemotongan, so terhasilnya DGE yang maksimum, dan seterusnya bila dia kembali kepada kedudukan asal dia, okey, point A tadi, dalam keadaan juga tidak berlaku pemotongan flux magnet dan terhasil DGE-nya adalah sifar. So dekat sini, okay, so kamu dapat dalam keadaan asalnya ialah sifar. So ini kita pindahkan sahaja. Kedudukan yang kedua, putaran yang kedua, pemotongan ni ada maksimum, okey, sifar, maksimum dan juga sifar. Alright. So kenapa ada positif dan negatif? Okey, so ini adalah beza dari segi arah pusingan. Okey, so kenapa ada positif dan negatif? So kenapa yang ni atas dan kenapa yang ni bawah? So bawah ni adalah berbeza dari segi arah. Okey, ini adalah negatif disebabkan arah yang masuk. Maksudnya pada galvanometer yang ni ada yang bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke kanan. Okey, so dalam yang ini adalah satu arah sahaja. Okey, so katakanlah ini so arah arus daripada daripada kanan ke kiri. So pasangan ni adalah satu arah sahaja. Ini bergantunglah. So dalam kes untuk galvanometer pada arus ulang alik, so katakanlah yang masuk adalah daripada kanan ke kiri. Okay, so kanan ke kiri, pusingan pertama adalah ke arah kanan. Katakanlah pusingan seterusnya arah arus daripada kiri ke kanan. So pusingan dia adalah ke sebelah kiri. Okay, so katakanlah kamu ambil positif adalah sebelah kanan ada positif. Yang ini kamu ambil negatif. So kita ada graf positif dan negatif lah dekat sini. Alright. Okay. Yang ini sama juga penerangan dia. Bermula dengan gegelung satah dalam keadaan menegak. So dalam keadaan menegak tidak ada pemotongan garisan medan magnet, maka tidak ada arus aruhan yang terhasil. Dalam keadaan mendatar, alright, so mendatar berlaku pemotongan garisan medan magnet, maka arus aruhan ataupun DGE teraruh akan terhasil. Maksimum yang terhasil lah. Okey, untuk C, bila dia kembali kepada dalam keadaan menegak, so dia akan jadi sifar sebab apa? Tidak ada pemotongan garisan medan magnet. So proses ini berulang. Arah arus adalah berubah setiap kali gegelung melepasi keadaan menegak. Okay, so apa yang berlaku ialah arus dalam liter adalah jenis arus ulang alik. Alright. Okay, so sampai situ saja penerangan cikgu. Untuk video seterusnya nanti cikgu akan terangkan dalam video tutorial teknik menjawab soalan dekat bawah ni . Okay, so kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye bye.